إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita bertemu di majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-134 dan masih lagi berada di kitab Azkarul Musafir. Dan insyaAllah hari ini kita di penghujung dah, penghujung kitab Azkarul Musafir. Baik. Sebelum tu saya mohon maaf sebab semalam hari kemarin saya tak dapat buat kelas sebabkan letih sikit lah, sebab baru balik daripada musafir. Biasalah faktor umur dia letih sikit balik pada musafir yang panjang, yang jauh. InsyaAllah hari ini kita pada bab yang ke-20. Bab ma yaqul musafir ba'da salati subh. Bab apa yang dibacakan ataupun yang diucapkan oleh orang yang bermusafir selepas solat subuh, selepas solat fardu subuh. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح وقد تقدم بيانه. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahawa orang yang bermusafir ni dianjurkan bagi dia untuk membaca apa yang dibacakan oleh orang yang tak bermusafir, yakni orang yang bermukim, yakni ghairuhu ni orang yang bermukim, yakni orang yang tak bermusafir. Ba'da subhi, seperti ini selepas solat subuh, ini solat fardu subuh. Waqad taqaddama bayanuhu, dan telah dijelaskan zikir tersebut. Boleh rujuk baliklah sebab kita dah baca dah beberapa bulan yang lalu, yakni zikir selepas solat subuh. Wa yustahabbu lahu ma'ahu, dan dianjurkan bagi dia untuk menambah lagi, yakni selepas zikir yang dibacakan yang pada hari biasa, yakni pada hari yang tak bermusafir, iaitu ma rawainahu bi kitab Ibn Sunni an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla subha qala rawi
لا أعلم إلا قال في سفر رفع صوته حتى يسمع أصحابه اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي 3 مرات اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي 3 مرات اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم أعوذ بك 3 مرات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Baik. Jadi riwayat seperti mana diriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni, daripada Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, apabila baginda selesai daripada solat fardu subuh, qala rawi, salah seorang daripada perawi, sama ada Abi Barzah ataupun perawi yang lain, mengatakan la a'lamu illa qala fi safar, aku tak tahu melainkan baginda berkata pada waktu bermusafir saja. Yakni pada waktu musafir tersebut saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut atau membaca zikir tersebut. Ini perawi tersebut, ini Abu Barzah qala rawi. Rafa'a sautahu hatta yasma'a ashabuhu, yakni baginda akan meninggikan sedikit suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca zikir tersebut, yakni sehingga didengari oleh para sahabat baginda yang bermusafir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma aslih li dini alladhi ja'altahu ismata amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang mana dengan agama tersebut engkau menjadikannya sebagai pemeliharaan bagi setiap urusanku. Allahumma aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi, ya Allah perbaikilah duniaku yang mana engkau jadikannya sebagai tempat kehidupanku. Salah samarat, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulang sebanyak 3 kali. Kemudian Allahumma aslih li akhirati allati ja'alta ilaiha marji'i, ya Allah perbaikilah akhiratku yang mana engkau jadikannya sebagai tempat kembaliku. Salah samarat juga sebanyak 3 kali baginda akan mengulanginya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan redha-Mu daripada kemurkaanmu. Itu sebagai isyarat bahawa orang yang mendapat redha Allah, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat daripada sebarang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzu bika, salah samarat. Kemudian Nabi membaca doa, Allahumma a'udzu bika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, sebanyak 3 kali juga Nabi akan ulang. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau akan berikan, apa yang telah Engkau kurniakan, yang berikan daripada rezeki dan sebagainya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi lima mana'ta, yakni apa yang Engkau telah halang. Yakni semuanya bergantung kepada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada yang dapat memberi manfaat. Zal jadd ini adalah yang memiliki kekayaan, yang memiliki keuntungan dan seumpamanya. Yang ini tidak akan memberi manfaat kekayaan dia tu kepada engkau al-jaddu, dengan kekayaan dia. Maksudnya di sini tidak akan memberi kekayaan harta dia kepada seseorang tersebut melainkan iman dan ketaatan dia, yakni di hari akhirat kelak. Itu semuanya bergantung kepada keimanan dan ketaatan seseorang berbanding dengan harta benda dia. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat fardu subuh. Ini ketika bermusafir.
Baik, bab ma yaqulu idza ra'a baldatahu. Bab apa yang dibacakan apabila orang yang bermusafir ni dia dah nak sampai ke negeri dia, tempat kediaman dia, kampung dia dan sebagainya. Dan ini sebelum masuk ke sepadan, apa yang dia kena baca. Allah al-mustahabu an yaqula ma qaddamnahu fi hadis Anas fil bab alladhi qabla hadha. Yani yang dianjurkan seperti mana kita dah jelaskan, disebutkan pada hadis Anas, yani pada bab yang sebelum ni, yani Nabi baca ayyibun ta'ibun abidun rabbina hamidun. Itu doa ataupun zikir. Baik. Wa an yaqula ma qaddamnahu fi bab ma yaqulu idza qaryatan, dan kami iaitu dianjurkan juga seperti mana yang telah dijelaskan pada bab apa yang dibacakan ketika mana melihat qaryah. Qaryah ni kampung lah, tempat kediaman kita. Tapi baldah ni adalah negeri. Negeri sebelum masuk ataupun masuk ke sepadan negeri, apa yang kita perlu dibacakan. Wa ayaqula Allahumma ij'al lana biha qararan wa rizqan hasana. Itu dengan baca ya Allah, jadikanlah bagi kami, yakni padanya, yakni pada negeri kami tersebut, qararan. Qarar ini adalah mustaqirran, yakni tempat yang tempat kediaman, tempat menetap kami yang stabil, yang aman. Wa rizqan hasana, dan juga jadikanlah baginya di tempat kami tersebut, kurniakanlah kepada kami rizqan hasanan, ini rezeki yang baik. Ini doa sebelum masuk ke negeri dia, sebelum masuk ke sepadan negeri yang dia akan diami tersebut. Baik. Baik. Kemudian bab ma yaqulu idza qadima min safarihi fa dakhala baitahu. Bab apa yang dibacakan apabila dia sampai, dia qadima min safarihi, dia sampai daripada pemusafiran dia, fa dakhala baitahu, dan dia masuk ke dalam rumah dia. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza raja'a min safarihi fa dakhala ala ahlihi qala tauban tauban li rabbina auban la yughadiru hauba. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada perjalanan dia, fadakhala ala ahlihi, dan dia masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumahnya. Qala tauban tauban, ini selepas bagi salam Nabi akan baca tauban tauban li rabbina auban. Ini tauban tauban ni adalah ini meminta keampunan atau minta taubat. Li rabbina auban, kepada Tuhan kami akan kembali, ataupun kata tafsiran ulama itu adalah seolah penyesalan, yakni perjanjian kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak kembali kepada melakukan dosa. Tapi apa yang difahami di sini adalah apabila baginda Nabi SAW mengucapkan istighfar, minta keampunan dan seumpama dengannya, itu bukanlah dalil menunjukkan bahawasanya baginda Nabi SAW merupakan seorang yang telah melakukan dosa. Tapi baginda apa yang seperti mana kita dah selalu sebutkan, apabila baginda mengucapkan istighfar, meminta taubat, itu sebagai menunjuk ataupun mengajar kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Sebab baginda Nabi SAW adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Yani Allah Ta'ala dah pelihara baginda Nabi SAW daripada melakukan dosa. Tauban, yani minta pada Allah Subhanahu Wa Taala akan taubat, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Li rabbina auban, yani perjanjian bahawa tidak akan kembali melakukan kesalahan dan dosa. La yughadiru hauba,
yang mana penyesalan tersebut, perjanjian tersebut tidak meninggalkan la yughadiru hawa. Hawa ni adalah isman, ini dosa. Qultu tauban, soalun litaubah. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan tauban tu adalah soalun litaubah, minta akan taubat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Wa huwa mansub imma ala taqdir tub alaina tauban, yang takdirnya tub alaina tauban, yakni taubatkanlah kepada kami, ke atas kami akan satu taubat. Wa imma ala taqdir nas'aluka tauban, ataupun takdirnya kami minta kepada engkau ya Allah akan taubat. Wa auban bima'nahu min aba idza raja'a, wa ma'na yang dimaksudkan dengan auban ni adalah idza raja'a, apabila kembali, yang ini kembali daripada melakukan tidak melakukan dosa. Wa ma'na la yughadiru, yang dimaksudkan dengan la yughadir adalah la yatruk, yang ini tidak meninggalkan. Wa hauban ma'nahu isman, yang dimaksudkan dengan hauban adalah isman, ini dosa. Maksudnya di sini tidak meninggalkan dosa, ini keampunan yang tidak meninggalkan dosa, ini diampunkan secara keseluruhannya. Wa huwa bi fathil wa wa dhammiha lughatan, yang boleh dibaca sebagai dengan dua wajah, ini dua bacaan, yakni hauban ataupun huba. Iaitu apabila kita masuk saja rumah, yang ini selepas bagi salam kita baca antara sunnahnya tauban li rabbina auban la yughadiru hauba, li rabbina auban la yughadiru hauba. Baik, bab ma yaqulu liman yaqdamu min safarin, bab apa yang diucapkan kepada orang yang baru balik daripada permusafiran. Ini orang yang menyambut orang yang balik daripada perjalanan tu, permusafiran tersebut, apa yang perlu dibacakan ataupun diucapkan kepada orang tersebut. Yustahabbu an yuqal alhamdulillahillazi sallamak, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahillazi sallamak, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan engkau dari sepanjang perjalanan tadi. Au alhamdulillahillazi jama'a syamla bik, ataupun boleh juga diucapkan segala puji bagi Allah yang telah jama'a syamla, yakni yang telah menyatukan kembali bika dengan engkau, yakni menyatukan aku dengan engkau kembali. Alhamdulillahillazi jama'a syamla bik. Au nahwa dzalik, ataupun apa-apa yang seumpama dengannya. Kalau orang Mesir dia, kalau orang Mesir, kalau orang yang baru balik daripada musafir, dia kata alhamdulillah ala salamah, alhamdulillah ala salamah, segala puji bagi Allah atas segala keselamatan. Ataupun apa-apa juga, sama ada dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah, tapi yang afdalnya dengan bahasa Arab lah. Ataupun alhamdulillah saja pun tak apa, alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Imam Nawawi mendatangkan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kami akan tambahkan lagi. Yang ini secara munasabah ya, apabila kita bersyukur atas keselamatan kita, atas kepada orang yang selamat kembali kepada keluarga dia, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi keselamatan tersebut. Wa fihi aidan hadis Aisyah radhiyallahu anha al-mazkur fil bab ba'dahu, dan ada juga hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang akan disebutkan pada bab yang akan datang. Secara kesimpulannya, kita mengucapkan alhamdulillah atas keselamatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut, orang yang bermusafir tersebut. Babu ma yuqalu liman yaqdamu min ghazwin, bab apa yang diucapkan kepada orang yang balik daripada ghazwin, daripada peperangan. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwin falamma dakhala istaqbaltuhu fa akhadhtu bi yadihi
Faqultu alhamdulillahilladzi nasarak wa a'azzak wa akramak. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwin, ini baginda pulang daripada peperangan. Falamma dakhala, apabila baginda masuk, istaqbaltuhu, aku menyambut, ini Sayyidatina Aisyah menyambut. Fa akhadtu bi yadihi, dan aku memimpin tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan aku mengucapkan alhamdulillahilladzi nasaraka, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan kamu, yang membantu kamu. Wa a'azzaka, dan memuliakan kamu. Wa akramaka, sama juga maksud dia, dan memuliakan kamu juga. Dia ada beza dalam bahasa Arab ni, a'azza dan yani perkataan yang lebih kurang sama, tapi dia ada maksud yang lebih khusus. Wa a'azzaka wa akramaka ni adalah yang mulia, yang maksud dia segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kamu, yang meninggikan darjat kamu. Baik. Babu ma yuqalu liman yaqdamu min hajjin wa ma yaquluhu. Bab apa yang diucapkan kepada orang yang balik daripada menunaikan haji. Wa ma yaquluhu. Baik. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala jaa ghulamun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni uridu al-hajja. فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك المهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni juga, daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jaa ghulamun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada satu hari seorang gulam. Gulam ni adalah kanak-kanak ataupun remaja. Dia disebabkan kepada bayi yang baru lahir sehinggalah kanak-kanak yang mencapai umur baligh ataupun remaja. Kadang-kadang dia dinisbahkan kepada lelaki dewasa secara majas. Tapi yang secara hakikatnya itu gulam ni adalah kanak-kanak ataupun remaja. Pada satu hari seorang budak lelaki ataupun remaja, dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, inni uridul hajj. Dia cerita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia nak pergi mengerjakan haji. Famasha ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sewaktu dia nak balik dah tersebut, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi dia, mengiringi budak tersebut ataupun khadam tersebut sepanjang dia nak balik tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat tawaduk. Bahkan orang yang berada darjat di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda boleh mengiringi dia untuk pergi menunaikan haji. Baik. Itu sunnah. Sunnah apabila kita nak seseorang nak balik daripada ataupun nak pergi bermusafir, kita disunatkan untuk mengiringi orang tersebut. Itu sunnah. Faqala, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya ghulam zawadakallahu taqwa. Wahai budak, zawadakallahu taqwa, moga-moga Allah Ta'ala menambahkan ketakwaan kepada engkau. Wa wajjahaka fil khair, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memimpin kamu ataupun memandu kamu ke arah kebaikan. Wa kafakal muhim, dan moga-moga Allah Ta'ala mencukupi kamu, mencukupkan engkau daripada keresahan, daripada ditimpa sebarang kesusahan sepanjang perjalanan kamu. Itu doa yang disunatkan untuk kita ucapkan kepada orang yang nak bermusafir, terutamanya dalam bab sekarang, iaitu bab
orang yang nak mengerjakan haji, iaitu zawadakallahu taqwa wa wajjahaka fil khair wa kafakal muhim. Boleh juga kalau orang yang nak bermusafir ke tempat lain, boleh juga kita baca ataupun ucapkan doa tersebut. Falamma raja'al ghulam, apabila ghulam tersebut, budak lelaki tersebut dah selesai mengerjakan haji, dia balik, kemudian dia jumpa, sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi salam, jumpa Nabi dan bagi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam, maka baginda Nabi menjawab, wahai ghulam, qabilallahu hajjaka, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima haji engkau, wa ghafara dhanbaka, dan moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa engkau, wa akhlafa nafaqatak, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan nafaqatak, yakni perbelanjaan kamu. Itu ya ghulam, qabilallahu hajjaka wa ghafara dhanbaka wa akhlafa nafaqatak. Boleh, sekarang dah musim haji. Nanti kalau orang tersebut, orang yang terdekat dengan kita balik daripada haji, bolehlah kita ucapkan zikir tersebut ataupun doa tersebut. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dhanbaka wa akhlafa nafaqatak. Baik. Hadis yang terakhir dalam bab ni ataupun dalam kitab Azkar Musafir ni, qala wa rawayna fi Sunan Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Qala al-Hakim huwa sahihun ala syart Muslim. Riwayat daripada Sunan Al-Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ataupun baginda mengucapkan, Allahumma ighfir lil hajj, ya Allah, ampunilah orang yang mengerjakan haji, wa liman istaghfara lahul hajj, dan ampunilah mereka yang istighfar, yang diminta ampun oleh orang yang mengerjakan haji. Yani orang yang minta haji tersebut, dia minta istighfar kepada orang yang berpesan kepada dia untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Nabi minta keampunan kepada orang yang mengerjakan haji dan juga keampunan kepada orang yang diminta istighfar lahu al-hajj tersebut, iaitu orang yang diminta keampunan oleh orang yang mengerjakan haji di Mekah tersebut. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al-hajj. Qala al-Hakim, hadis tersebut hadis yang sahih dengan syarat daripada Imam Muslim. Baik, alhamdulillah kita selesai daripada kitab zikir-zikir orang yang bermusafir. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sedikit sebanyak. Kalau tak dapat melakukan semua, dapat buat sikit pun itu dah memadai. Apatah lagi kita dapat buat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menyelamatkan permusafiran kita pergi dan balik, insya-Allah Ta'ala. Baik, kitab Azkarul Akil wa Syarib, kitab berkaitan dengan zikir-zikir bagi orang yang nak makan dan juga nak minum. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis kita. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.